والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, kena minta maaf dah kerana adalah beberapa perkara bersabit dengan live, iaitulah telefon pun ada kemusykilan dan juga berkenaan dengan rangkaian-rangkaian dia. Hal tu kena kita mengakulah bahawasanya pihak kita sendiri pun belum lagi ada kelengkapan di segi alat-alat buat live ni, maka terkadang-kadang membawa kepada tidak dapat mengajar tepat dengan masa yang kita letak. Kadang-kadang letak pukul 9.30, kena terpaksa kepada pukul 10, kadang-kadang lebih daripada tu kerana ada beberapa kemusykilan dan juga masalah di segi alat-alat yang buat live. Tetapi walau bagaimanapun, insya-Allah dengan usahaan kita dan juga kesungguhan kita untuk juga menyampaikan hukum-hukum Allah kepada segala hamba-Nya di permukaan bumi ini, kita usaha, kita pakat, kita cari jalan dengan apa cara saja untuk dapat kita mengaji bersama. InsyaAllah, Alhamdulillah, pada malam ni satu malam lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan dan juga memberi taufik kepada kita untuk dapat mengaji cara-cara semaya, mengaji cara-cara yang fardu'in atas diri kita untuk pelajari dan ambil tahu. Maka barang siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan juga memberi pahaman kepada dia berkaitan dengan hukum-hukum syariat Allah, berkaitan dengan agama-agama Allah, maka itu tanda bahawa orang itu ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin dan juga kehendak untuk dia tu dapat kebaikan yang besar. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa saja yang Allah telah menghendaki pada azali lagi, sesiapa saja yang Allah telah menetapkan pada azali bahawa Allah Ta'ala akan memberi kebaikan yang besar kepada orang itu, nescaya Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang itu sehingga orang itu dapat faham dalam urusan agama. Maka kita sekarang ni, walaupun kita belum ngaji lagi, walaupun kita tak ada faham lagi, tetapi dengan usaha kita, jalanan kita untuk dapat faham agama tu, itu satu tanda dah bahawa Allah Ta'ala kehendak untuk kita dapat kebaikan yang besar. Maka Alhamdulillah, pada malam ni kita tengok pula hubung kita pada mukanya 17 ke muka berapa? 16. Semalam ni tak silap sayanya kita ada bicara masalah apa? Masalah berkaitan dengan najis. Dah itu kan? Berkaitan dengan najis.
Maka syarat yang keenam yang menyebabkan semaya kita sah, kalau kita luput syarat ini tak sah semaya kita, iaitulah kena suci daripada najis yang tiada dimaaf. Suci itu pada tubuhnya dan kainnya dan juga tempatnya. Tu usaha kita cerita habis dah dulu. Maka di samping tu musana kita sebut hukum-hukum yang bergantung dengan masalah najis sikit. Kemudian pada malam ni insya-Allah pada muka 17 kata musannaf rahimahullahu taala, dan dimaaf tempat istinja dengan umpama batu. Masya Allah, ni satu hukum bu. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain. Itu satu lagi. Dan tahi lalat. Itu satu pula. Tu hukum saja tu. Dan tanah yang najis pada jalan orang berjalan ramai-ramai. Satu. Dan darah tuma. Lagi. Dan darah gutu anjing. Tu lagi. Dan darah bisul. Satu pula. Dan nanuhnya. Dan air danur. Dan air gudis yang berbaunya. Bau tak apalah air gudis, kata dia. Itu satu perkara yang kita kena amati. Cuba kita tengok. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan dimaaf. Dimaaf maknanya syarat memberi maaf. Walaupun perkara tu kita kira kata najis, tetapi najis tu syarat memberi maaf. Apa dia? Cuba tengok. Dan dimaaf tempat istinja dengan umpama batu, kata dia. Dimaaf tempat istinja. Sebelum daripada kita nak faham, kita kena tulis dulu sikit. Masalah dimaaf tu dimaaf kepada siapa? Dimaaf kepada kita ke kepada orang lain juga? Jawabnya dimaaf ni yakni nisbah, tulis situ. Dimaaf yakni ini nisbah kepada diri seorang itu jua. Ini nisbah kepada diri seorang itu jua. Tulis lagi, adapun jika nisbah kepada orang lain maka tiada sah. Maka tiada sah. Seperti dia menanggung orang yang istinja dengan batu. Maka itu tidak sah. Maka itu tidak sah. Itu tanda begitulah. Kerana kecek kitab ni kadang-kadang dia ringkas sangat sehingga kita ni berhajat kepada hurai tafsir lagi. Cuba kita kira. Dimaaf tempat istinja dengan umpama batu. Telah kita maklum dah cara istinja, cara kita membasuh menyuci ni ada dua. Satunya dalam Islam kita ni, kita istinja. Apa istinja? Sebelum situ kita faham dulu lebih kurang. Istinja ni ialah kita membasuh tempat keluar najis, iaitulah dubur kita dan kubul kita. Kemaluan di hadapan dan kemaluan di belakang. Apabila keluar najis, di zahir tempat keluar najis tu kita menghilangkan najis daripada zahir tempat keluar dia tu.
Kita hilangkan najis daripada punggung kita, lubab tu, dan kita hilangkan najis daripada zakar kita yang tepat zahir najis tu mari. Waktu tu dikatakan istinja. Maka istinja dalam Islam dibenarkan dua cara. Satunya kita guna istinja dengan air. Itu hak asalnya. Kita guna air mutlak ni lah. Basuh berak, basuh kecing dan sebagainya. Itu dikatakan kita istinja dengan air. Maka dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi satu kemudahan kepada umat Nabi Muhammad ni, iaitulah kita dapat istinja juga dengan guna batu dengan syarat-syarat dia. Maka guna batu, kita ambil batu yang bersih, batu yang agak dapat menanggalkan najis, kita ambil mari menyuci. Kita menyucikan dengan syaratnya 3 kali menyuci. Yang ni 3 batu ataupun 3 bucu, 3 penjuru bagi satu batu pun tak apa. Kita ambil sapu di tempat dia. Maka cara kita nak menyuci istinja dengan batu berhajat kepada kita kena mengaji pula. Jangan kata sekadar kata boleh buat, maka kita buat tanpa kita mengaji. Itu tak boleh. Kita kena mengaji pula. Sekurang-kurangnya kita renung tengok dalam kitab Safinatun Najah, apa-apa syaratnya orang yang istinja dengan batu, apa syaratnya. Maka kita akan dapat faham dengan cara molek di situ. Maka kesimpulan ringkasnya, sekiranya kita hilangkan inaji kita dengan batu, maknanya kita sapu berak kita atau kecing kita tu dengan batu daripada zahir tempat keluar tadi, maka adakah, soalannya, adakah najis yang ada pada zahir punggung kita tu, adakah najis tu hilang? Jawabnya, najis itu tak hilang sepenuhnya. Orang panggil in dia tu sudah hilang, tetapi kesan-kesan ataupun asar, kesan-kesan yang ada pada najis tu masih ada lagi di punggung kita. Walaupun kita sapu, umpama kita guna batu ke kayu ke yang keras, kita sapukan daripada tempat zahir keluar tadi, maka walaupun najis sudah habis dengan kita tilik, kalau tak habis tak sah, ya kena sapu sampai kepada habis. Tu dengan batu dan sebagainya, bila tengok tak ada dah. Kuning ke apa warna ke daripada najis tu tak ada dah. Walaupun najis tu tak ada, tetapi kesan dia, orang panggil asar, kesan bagi najis masih ada. Sebab itulah batu tu menghilangkan tapi tak dapat menghilangkan asar, kesan dia. Ada lagi bekas-bekas dia. Tak sama dengan air. Air ni dia dapat hilang dua. Bila hilang dengan air, bila guna air basuh, hilang dua. Satunya najis pun sudah hilang dan kesan dia pun tolong ikut serta juga. Sebab tu afdan dengan air. Kalau kita ada kemampuan air, kita guna air. Maka bagi orang yang istinja dengan batu, di punggung dia tu ya ada lagi kesan-kesan najis. Adakah najis itu boleh kita semaya dalam keadaan itu? Jawab kata dimaaf. Tiaga dimaaf tempat istinja. Dimaaf yakni dimaaf akan najis, kesan najis, kadang kata gitu. Dimaaf yakni akan daripada kesan najis pada tempat istinja, tempat menyuci dengan umpama batu. Jadi dengan batu dan umpamanya. Sekarang lah ni kalau kita guna tisu pun kita buat betokor sikit, kita sapuh pun tak apalah. Guna tisu 3 kali, tengok kalau masih ada lagi, tambahkan lagi. Itu dengan syarat-syarat dia. Kena belajar tak silap saya ada 7 syarat. Ada 11 syarat. Dia adalah dalam kitab Safinatun Najah. Cuba kita renung tengok. Maka soalannya, bila seorang tu istinja dengan umpama batu, kesan najis yang ada pada punggung dia tu baik, adakah diberi maaf? Jawabnya dimaaf. Dimaaf daripada najis
yang pada tempat istinja. Istinja tu dengan umpama batu, dengan kita guna batu, jadi batu yang suci itulah, batu yang suci. Maka itu dimaaf. Maka dimaaf tu pun kita tulis dah tadi, kita tulis dah, yakni dimaaf nisbah kepada dirinya, kira diri dia seorang je, tak kira orang lain. Maknanya kalau orang lain tak boleh. Macam mana? Adapun jika nisbah kepada orang lain maka tidak sah, seperti bahawa menanggung orang lain akan orang istinja. Kita istinja dengan batu. Tu. Lepas tu si Zaid tu duk semaya. Maka kita pergi pun pegang si Zaid, peluk si Zaid, kita kalau semaya tu peluk lagu tu. Tu. Ataupun kita naik ke atas si Zaid, masalah atas belakang dia ke masalah wahakaza. Maka adakah boleh sah tak semaya si Zaid tadi? Jawab kata tidak sah. Kalau si Zaid itu tahu kata kita itu istinja dengan batu dan dia tu masih lagi tanggungkan kita dalam keadaan itu, maka tak sah semaya si Zaid itu. Kerana dia tu nisbah bukan diri dia, orang lain, orang luar. Maka tak sah semaya si Zaid itu. Malaikat apabila si Zaid tadi dia tahu, dia pakai tolak kita terus lalu. Jangan biar lama daripada tubuh badan dia, maka sahlah semaya si Zaid tadi. Hatunya nisbah kepada diri kita je semaya kita sah. Semaya kita sah. Sebab tu kena jaga-jagalah. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita orang panggil apa nama? Kita ni terpaksa kena guna, terpaksa kita kena guna guna istinja dengan batu masalah. Maka dalam keadaan tu kita kena guna, kita kena jaga-jaga. Kita kena jaga. Tu dia. Cuba lagi tengok. Mana tadi? Dimaaf tempat istinja dengan umpama batu. Dengan umpama batu. Satu. Maka itu dimaaf. Dimaaf syarat memberi maaf. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain. Yang datang dari lain. Dan tahi lalat. Dan tanah yang najis. Allahu Akbar. Kali lagi tengok. Jadi dia kata dimaaf tempat istinja dengan umpama batu. Itu kita baca dah nah. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain. Dimaaf, ini kena tulis juga. Masalah darah yang datang dari lain ni kena kira ini. Dimaaf yakni ini nisbah. Ini nisbah pada masalah sembahyang jua. Ini nisbah pada masalah sembahyang jua. Tidak dimaaf. Tidak dimaaf pada masalah umpama ayat mutlak. Tu dia.
Tu. Tu dia dah. Cuba kita tengok sekali lagi. Minta maaf sikit ya, ada rasa sakit kepala sikit. Rasa sakit kepala mari. Kena cuba tengok. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan dimaaf. Yang ini sebab pada masalah sembahyang je. Masalah ayat tak boleh. Kalau masalah ayat, darah yang sedikit bila jatuh dalam ayat pun dihukumkan najis. Walau kita kata, tak apa, air mutlak najis. Najis sikit ya, darah titik ya jatuh ke dalam air. Beledi kita air dalam bekas kita yang tak sampai 2 qolah masalah. Maka itu kita kata, dimaaf lah. Maka jawabnya tidak dimaaf. Itu masalah lain. Adapun masalah dimaaf ni masalah sembahyang. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain. Kena tulis situ. Tulis situ, jaga. Datang dari lain. Ni kalau bahasa kitab Arab orang panggil darah ajnabi ni. Darah ajnabi. Datang darah daripada lain. Wak lagu ni. Tulis situ betul, dari lain tu yakni darah yang datang daripada pihak yang lain. Atau darah dirinya yang sudah bercerai daripada badannya, kemudian kembali darah itu kepada badannya pula. Maka darah yang kembali itu dikatakan darah yang datang dari lain juga. Yang datang dari lain juga. Jadi sama nah. Kira sekali. Masalahnya darah lain, darah daripada benda lain, darah orang lain. Tu. Darah orang lain gelecak kena atas pakaian kita. Tu. Kena atas badan kita. Darah binatang ke kena atas diri kita. Macam mana kita nak buat? Maka tengok. Kalau sedikit, maka syarak memberi maaf. Kalau darah lain, maka hukum darah lain juga. Kalau darah diri kita sendiri, darah diri kita sendiri keluar daripada badan kita, masa dia terluka, maka darah tu keluar daripada badan kita, maka dia tubik. Lepas tu dia kena mana, dia terkena pada tempat-tempat lain, maka dia kembali pula. Orang panggil maka dia bidakhlik kembali mari kena kepada badan kita pula. Darah yang mari kali yang kedua tu orang panggil darah yang lain juga. Hak tu dimaafkan, hak sedikit saja. Kalau sedikit maka diberi maaf oleh syarak. Boleh. Tetapi masalah sedikit banyak ni kita nak kira lagu mana? Kita nak kira macam mana sikit sebanyak dianya? Maka ulama kata sedikit banyak ni tilik kepada uruf, kebiasaan ulama wa hukuman. Bila kebiasaan ulama wa hukuman kata sekadar tu sikit, maka hukum kata sikit. Kalau ulama kata tu banyak, maka hukum kata banyak.
Maka setengah tok guru kat rumah kita lah, ia buat dobit. Kata darah yang sikit yang diberi maaf ni ke sekadar mana? Setengah tok guru kata sekadar lubang bagi duit masa dulu. Masa dulu ada duit kan, duit lepas tu berlubang tengah tu. Kalau ada lubang tu, maka kalau darah sekadar tu dikirakan sedikit. Banyak pada tu dikatakan banyak. Ada juga setengah ulama kata kira sekadar kuku lah. Sekadar sekuku. Clicking kita masalah. Tu. Sekadar kuku kita. Kalau sekadar kuku, maka kata sikit lagi. Banyak pada kuku tu, maka dihukum kata banyak. Maka yang sedikit tu syarat beri maaf. Nisbah kepada kita, tengah-tengah duk semaya tu, takdir kata ada darah gelecak mari. Mari mana tak tahu tak mari. Masalah. Kena darah mari. Tengok kalau sedikit, maka boleh semaya terus kerana diberi maaf. Kalau banyak, maka tak sah semaya kita. Kena kita keluar daripada semaya dan juga basuh darah tu dulu. Tu masalah darah daripada benda lain. Lepas tu darah kita macam mana? Nanti akan dikecek oleh musannaf pula depan. Dan tahi lalat. Ada juga. Dan tahi lalat. Ini atop kepada darah yang datang dari lain-lain. Makna dimaaf sedikit tahi lalat. Tahi lalat. Tahi lalat ni bukan tahi lalat di muka tu. Ya istilah orang Melayu kecek juga. Tahi lalat ni ada di muka, tahi lalat hitam. Itu kecek yang kita kia ambil hak tahi lalat sungguh. Hak tu sebenar bukan tahi lalat sungguh. Ya orang Melayu kita je kecek 3 tahi lalat. Satunya tahi lalat di muka, orang panggil tahi lalat juga. Tahi lalat juga situ. Kawasan muka, kawasan mana? Oh, ada tahi lalat besar. Tu tahi lalat juga. Satu lagi orang panggil tahi lalat di kain. Yang tahi lalat juga kan. Kain kita tak ada basuh lama, bila ia gelomok dengan peluh gak lama-lama gak dah. Maka jenat tahi lalat kot tekoknya. Itu sebenarnya bukan tahi lalat. Bukan lalat mari duk berak di situ, bukan. Bukan. Itu kerana ada cemalah, adalah apa-apa saja kumai-kumai gapo yang menyebabkan jenat timbul lagu tu. Yang jadi lalat sungguhnya lalat ni, ibu lalat yang duk terbang ni, maka bila ia bertengak situ, tengak sini, kadang-kadang ia berak-berak. Kalau kita tilik kepada rumah kita, kadang-kadang sebagian tu yang lalat ramah banyak tu, kadang-kadang bila lalat duk berstupuk buat dia, kawasan mauzeknya atau pelatarnya akan zahir nampak titik-titik hitam-hitam. Maka hitam-hitam tu orang panggil tahi lalat. Hak tu tahi lalat hak hakikinya. Adapun tahi lalat lain tu kecek atau jalan majaz belaka. Tahi lalat di muka majaz bukan hakikat. Tahi lalat di kain majaz bukan hakikat. Yang tahi lalat hak hakiki sungguh tahi lalat tu. Maka tahi lalat tu hukum najis juga tu. Bukan kata tahi lalat tu suci tu, najis, tetapi najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan kalau kita terkena orang panggil. Kita sengaja kena, maka kalau sikit maka diberi maaf oleh syarak tu. Tapi kalau banyak tak boleh. Banyak kalau kita sengaja tepuh dengan banyak, maka tak beri maaf juga. Malaikat kita tak sengaja, tapi dia tu sangat banyak sehingga susah kita nak jaga, maka walaupun banyak ketika tu tahi lalat pun diberi maaf, kerana termasuk dalam umum balwadah. Perkara tu susah kita nak jaga. Maka tahi lalat tu jaga nah. Hak tu pun najis yang diberi maafkan oleh syarak juga tu. Begitu juga termasuk juga apa kalau lawa tu dan kecing-kecing dia. Kecing lalak ni pasal tengok tak kecing lalak. Ada juga kecing lalak, tahi lalaknya. Maka perkara tu diberi maaf kalau sedikit. Kalau sikit maka syarat kita beri maaf. Dan nano yang najis. Bukan nano. Dan tanah yang najis. Jadi tanah yang terkena najis.
Tanah yang najis ini yakni tanah yang terkena najis atau tanah yang bercampur najis. Tanah tu bercampur dengan najis ini banyak masalahnya. Kalau kita ada lebih lagi dalam kawasan rumah kita yang anjing pun banyak kadang-kadang ni dah. Tanah yang bercampur dengan najis. Pada jalan orang berjalan ramai-ramai. Orang panggil jalan raya. Jalan besar. Jalan yang orang duk lalu sentiasa. Kita nak pergi ke petani, kita nak pergi ke tempat mana-mana, jalan tu orang pakat lalu. Maka macam-macam lah orang kafir bawa babi pergi, orang siye. Orang kafir dia bawa babi, ada anjing dia meletah gitu gini. Tarik macam-macam. Kita tahu, kita yakin kata, oh, tarik ada penuh atas batas ni. Juga kita yakin kata tarik mesti ada. Kita yakin kata tarik babi pun ada. Duk di keliling ni. Maka tanah yang gelecak kena mari di kain kita, maka diberi maaf. Sebab itulah najis tu kita kena tulis tu. Yang najis yakni walau jikalau najis mughallazah sekalipun awak gitu. Jikalau najis mughallazah yakni najis babi anjing sekalipun, maka diberi maaf. Maksud maaf ni tanah tu lah. Tanah yang bercampur dengan najis tu bukan di tahi anjing tu. Tahi anjing walaupun sikit pun tak boleh. Lama kata kita bawa mutu, oh kena tahi anjing. Tahi anjing tokol dia kena. Sikit beri maaf. Tak maaf tu in diri najis babi anjing itu tak diberi maaf walaupun sedikit pun tak boleh. Kena kita basuh 7 kali juga. Itu kena lalu kot cara basuh 7 kali juga. Ni ingat nah. Maka najis dalam pembagian masalah semaya ni kalau kita kira ada 3 ni najis. Satunya najis yang tak diberi maaf langsung. Najis yang tak diberi maaf semata-mata, iaitulah najis babi anjing. Hak ni walau sedikit pun tak beri maaf. Tak beri maaf. Najis tahi anjing babi ni tak beri. Yang kedua, najis yang diberi maaf kalau sedikit. Kalau sedikit. Tu iaitulah najis ni. Satunya najis yang ajnabi tadi, najis yang daripada benda lain mari. Satu. Dan tahi lalak ni, tu jelas juga masuk dalam najis yang diberi maaf kalau sedikit belaka tu. Maka tanah yang terkena di badan kita, kalau kita bawa mutu, bawa kereta, kita kata Allah batas ni lah anjing duk lalu hari-hari, mesti yakin kata adalah tahi anjing sini. Cuma yang gelecak mari kena pakaian kita bukan tahi tu, hanya tanah-tanah dia, tanah batas tu. Lebih lagi waktu hujan atau dan sebagainya, maka yang gelecak mari itu diberi maaf. Kalau sedikit diberi maaf juga kalau kita yakin. Adapun kalau kita zon saja, bukan kita yakin, maknanya kita rasa hati kita berat sengka saja kata apa dia, tanah yang kena pada pakaian kita ni, rasa-rasa tanah ni beratnya campur dengan tahi anjing ni, berat-berat lagu tu. Ataupun kita syok, kita kata kena tahi anjing kedak ni, campur tanah ni tanah yang ada ni bercampur dengan tahi anjing kedak. Kita ragu-ragu. Maka ketika ragu baik atau ketika kita zon baik, maka ulama suruh kita kembali kepada asal, iaitu hukum asalnya suci. Tak apa. Hak tu tak apa dulu lagi kerana hukum suci. Kalau kita rasa kita tak nampak tahi dia, cuma kita nampak tanah-tanah je, tapi dalam keadaan itu hati kita kata berat kok ada juga campur ni rasa-rasa lagu tu, itu dihukumkan suci kerana diiktibar asalnya suci. Kalau kita yakin, maka diberi maaf kalau sedikit. Tu yang hukum dia. Tanah yang najis pada jalan orang berjalan ramai-ramai, tu hak tu diberi maaf. Ni setengah orang jadi was-was, siapa kena lalu tak boleh. Habis
Apatah lagi tanah-tanah kena di atas, apatah ayam mutu dia kena atas mutu. Oh, habis dah dia kata, oh, aduh, penuh tarik najis saja, najis babi anjing saja. Kena basuh cuah 7 kali batu mutu dia. Kau dulu. Yang kamu kata najis, terkena najis tu tanah tu kamu yakin ke kata campur dengan najis? Dia kata, oi, tak yakin pun. Oh, berat kau kena ya, kerana muka penuh dari batas tu dengan najis saja. Jawab kata, kalau zon lagu tu hukumnya asalnya suci lagi. Tak payah kita basuh 7 kali lah. Tetapi kalau kita yakin, maka dengan sebab orang panggil dengan sebab sikit dia diberi maaf. Tu masalah kita tanggung semaya itulah deh. Adapun masalah benda tu kalau kita jatuh, kalau kita kata kalau kita kata yakin kata bercampur dengan tahi babi atau tahi anjing, cuma kita tidak jumpain dia, kita nampak tanah saja tapi kita agak kata yakin bercampur, maka hak tu kalau jatuh dalam air maka tak beri maaf juga kalau kita yakin. Hak kata maaf ni maaf masalah mana? Masalah ketika kita duk sembahyang, duk semaya tu. Kain kita, pakaian kita tu. Maka jagalah situ, lebih lagi pada tempat yang anjing banyak tu. Di Mesir tu Allah banyak sangat anjing dia. Kalau di petani ke dalam kedai-kedai tu lah. Tapi kalau di Mesir pun banyak sangat anjing. Lebih lagi waktu macam-macam. Allahu Akbar. Tu. Maka ketika tu kena jaga hukum dia nah. Jaga hukum dia. Dan darah tumor. Tu satu lagi, ini dimaaf juga. Darah tumor ini atap kepada darah yang datang dari lahir. Yakni sedikit darah tumor. Tumor ni apa? Tumor ni kena kepada gutu kepala tu. Tumor ni binatang yang halus. Binatang yang halus seperti gutu. Yakni gutu kepala yang ada pada kepala. Orang kita kalau rambut panjang sikit lah, yang mula nak ada. Dia tu duk ambil darah kita. Ya, padahal darah bukan darah dia, darah kita. Tapi idafat sana darah kepada tumor ni orang panggil idafat li adna mula basah je. Bukan kata darah dia, darah kita. Tapi panggil sepada darah nyamuk tu lah. Ni pun seperti juga. Ni musana kecek sekadar darah tumor, boleh kiah di atas darah nyamuk seperti juga. Darah nyamuk ni sebenarnya bukan darah dia, darah kita. Dia tak ada darah. Dia ambil darah kita pergi penuh je. Maka kalau darah nyamuk tu macam mana hukumnya pula? Kenakan kita nak semaya. Tengoklah, kalau sekiranya sedikit maka diberi maaf oleh syarat. Kalau banyak tak boleh. Ini semua masalahnya jika kita sengajalah. Nanti nak hurai sekali lagi. Dan darah gutu anjing. Ialah juga darah gutu anjing. Ni ada pada binatang. Tak kira lah gutu anjing ke gutu kucing ke gutu apa saja. Ya ada binatang ni kalau bulu banyak sikit mula anak ada. Mula ilah ada gutu-gutu lagu tu. Maka darah yang ada pada gutu anjing dan sebagainya diberi maaf juga dengan sedikit dia tu. Dan semua ni masalah sikit ni kalau kita sengaja. Adapun kalau kita tidak sengaja, maka banyak pun tak apa. Macam mana? Misalnya kita semaya. Kita dak semaya ada nyamuk tubai mari dak bertengah di tangan kita nampak. Allah, ya ambil darah penuh mari mana. Kita pun ambil tangan kita gi tapah. Gi kata nyamuk tu, gi tapah nyamuk tu pak. Dengan cara perlahan-lahan. Pak. Maka pecah perut nyamuk tu. Nyamuk tadi pecah perut. Maka darah je banyak. Siap. Lebih pada lubang duit lagi dah. Banyak dia. Jadi nyamuk pun besar pula diri dia. Apa hukum kalau kita sengaja
untuk melahirkan darah itu, untuk menghasilkan darah itu, kita sengaja, maka diberi maaf kalau sedikit. Kalau banyak, maka tak diberi maaf. Kalau banyak tu maka tak beri maaf, kerana keluar kita pergi berwuduk. Berbeza dengan kita tidak sengaja menghasilkan darah tu. Macam mana? Kita duk tahiyat. At-tahiyyah masalah. Kita duk tahiyat. Nyamuk penuh di paha kita. Nyamuk ni. Duk bakal huruf penuh. Seekor pun penuh darah dia. Kalau hipung 4-5 ekor ni banyak dah lah maknanya. Banyak sangat dah. Lalu tu kita duk balik. Ketika kita duk tawarruk, duk iftirak, kita tinih nyamuk tu sikit je. Bila tinih pak, maka nyatanya tak sengaja lah kitanya, bukan kita sengaja. Maka lepas pada semaya dia mau kata, Allah, woi, kamu di bawah pohon tu penuh darah nyamuk saja. Apa hukum? Jawabnya tak apa. Tak apa. Kerana walaupun banyak, tapi kita tak sengaja orang panggil untuk menghasilkan, maka hak tu tidak mengapa walaupun banyak sekalipun. Begitulah ada tersebutlah kita tu buriyatul bagi syadau itulah ada kata semacam tu. Tapi kalau masalah yang kita sengaja maka dimaaf hanya yang sedikit tu saja. Darah tumor ni kita cari-cari misalnya, maka darah gutu anjing dan sebagainya. Dan darah bisul, darah yang keluar daripada bisul. Bisul kita ni kenal lah bisul lah. Bisul. Maka bila kita pecek bisul, kalau bisul hok bekok tu, kita pecek dia mula-mula tubik nanah pak. Lepas tu akhirnya tubik darah. Kadang-kadang dia tak sempat lagi bisu, tak sempat nak jadi nanah lagi. Kita pecek dulu, tubik darah. Maka darah tu apa hukum? Apa hukum kalau kita kena kain untuk semaya? Jawab kata sedikitnya tu diberi maaf. Kalau banyak, tak boleh. Kalau kita sengaja mengeluarkan darah. Bisa duk molek-molek kita pergi pecek dia. Maknanya kita sengaja menyebabkan hasilkan darah tu. Maka ketika tu kalau sedikit maka diberi maaf. Kalau banyak tak boleh. Berlain dengan dia keluar sendiri. You kadang-kadang kita je bisu di punggung ni kan. Kita bukan sengaja nak keluar. Kita dah bergerak semaya cara kita tu. Tapi dengan kita duduk antara dua sujud gitu gini. Pecah tubik kepala bisu. Darah tubik banyak kena kepada kain kita. Apa kata? Jawabnya tidak mengapa walaupun banyak, kerana darah diri kita sendiri. Ini masalah darah diri kita. Beza dengan darah orang lain tadi. Darah orang lain, darah yang luar, bukan darah diri kita. Hak tu banyak tak boleh, sedikit je diberi maaf. Sengaja tak sengaja tu suku. Sengaja tak sengaja tak kira. Kalau banyak tak boleh semata. Kalau darah orang lain. Jaga nah. Kalau darah kita sendiri tengok pula. Kalau kita sengaja keluarkan darah tu, maka darah tu diberi maaf. Malaikat sedikit saja diberi maaf. Kalau banyak tak diberi maaf. Tapi kalau darah tu keluar dengan tidak sengaja oleh kita, maka diberi maaf walaupun banyak. Ini kira pada darah diri kita sendiri. Darah bisun dan nanah bagi bisu. Nanah ni pun najis juga. Nanah ni bila bisu tua kan. Orang yang jadi bisu di punggung pula seksa sangat. Bisu pun tak naik tempat lagi, duk naik ke punggung tu. Lebih lagi duk jadi di antara dekat-dekat dengan tempat keluar qada hajat tu pula. Allahu akbar, susahnya hati. Maka bila bernanah yang keluar tu apa hukumnya? Jawab kata kalau kita sengaja mengeluarkan nanah itu dan kita sapuh dah, tapi ia keluar lagi, bukan kata
Bila kita sengaja keluar tu, kita sapu siap. Lepas dah kita sapu tu pun dia masih lagi tubik sikit-sikit. Maka tubik sikit dia tu diberi maaf. Kalau banyak tak beri maaf. Kalau kita sengaja. Adapun kalau dia keluar dengan tidak kita sengaja, banyak pun tak apa. Tak apa. Ini nanah bagi bisun. Begitulah juga kita kira di jawab ni bisu tu serupa hukum dengan jawab muka. Kadang-kadang orang kita duk semaya ni, dia rasa bekak dah di muka dia. Dia pecek, pak. Dia rasa, pup. Tu dia. Pak tubik, pecah tubik darah sekali dengan nanah. Dijawab tu, pak. Nampak? Maka banyak darah tu. Kalau banyak, maka dia kena keluar dari sembahyang. Gi air sembahyang basuh. Tak, bukan air sembahyang semula dah. Wuduk tak batal, tapi wajib dia keluar gi basuh. Maka hukum marilah sembahyang semula. Datang mari semaya semula. Tetapi berbeza dengan dia pecah sendiri. Kadang-kadang ada juga bisu yang pecah mari, atau jerawat yang pecah mari sendiri. Tu. Maka hak tu walaupun banyak tidak apa-apa. Begitulah juga segalanya. Dan darah tumor, dan darah gutu anjing, dan darah bisun, dan nanahnya. Nanah bagi bisun tu. Dan ayat danur. Begitu juga ayat danur. Ayat danur ni ayat danur ni darah juga, darah bercampur nanah. Tu yo bisu. Kalau darah tu suku, nanah tu suku. Tapi bila dua betul bercampur, yo bau pula jadi danur. Orang panggil ayat danur. Ayat danur ni ayat darah yang bercampur dengan nanah tu. Kebiasaan lah bila manyak tadi kan, bila mula nak busuk tu keluar, tu kulit dia akan mulai keluarlah air danur tu. Tu orang panggil air danur. Begitulah juga hukumnya najis tetapi diberi maaf kalau sedikit. Itu dengan syarat kita tidak sengaja. Kalau kita tak sengaja, maka tak apa. Kalau kita mensengajakan hasilkan air danur tu, maka sedikitnya diberi maaf, banyak dia tak diberi maaf. Tak diberi maaf. Baiklah tu dah. Dan air gudis. Begitu juga air yang hasil daripada gudi. Gudi mana? Air gudi yang berbaunya. Air gudis tu. Yang berbau. Jadi air gudi ni dia bau dah. Ya bau. Kalau tak berbau pun, bukan syarat tak berbau pun, macam itulah juga. Air gudi ni pun sedikitnya diberi maaf. Ini musnah kita bercakap bahagian yang diberi maaf apabila bersentuh dengan pakaian atau badan atau tempat kita ketika kita semaya, maka diberi maaf kalau sedikitnya. Tu jagalah, jaga baik-baik. Kadang-kadang nyamuk tu sangat. Nyamuk tu orang kita nyamuk depan, dia nampak nyamuk penuh gak, dia rasa tak sedap tengok. Rasanya rugi darah dia. Belah walaupun dia makan dah pun, aku tak akan beri dia tu bawa pergi ke mana. Tu. Tak apa nyamuk tu gak, darah. Situ mula tanya hukum. Maka jagalah hukum yang tersebut itu. Habis itu berhubung kait dengan masalah najis yang diberi maaf oleh syarak dengan sedikitnya ketika kita berlaku dalam semaya. Ini kita kira masalah semaya ni dah. Bukan kira masalah aid dan masalah lain-lain. Masalah lain tak beri maaf. Maka misalnya darah bisu kita, darah jawab kita duk pecek jawab tepi dengan kolah. Lepas tu air kita satu beledi, air kita satu bekas. Air tu air mutlak lah, suci lah. Tetapi tak cukup dua kolah. Kita pecek-pecek, pak, darah tu gelecak masuk pak, jatuh ke dalam air beledi kita atau bekas kita tu. Apa hukum air tu? Jawabnya jadi najis. Air tu jadi najis, jadi mutan najis. Air tu tak suci dah. Kalau air tu air dua kolah, tu tengok pula, kalau berubah maka jadi najis. Kalau tak berubah maka hukumnya suci, berkekalan suci dia. Tu je. Itu masalah air, maka tak diberi maaf walaupun hak sikit pun. Tapi masalah diberi maaf ni masalah kita duk sembahyang.
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika sembahyang dengan najis, ni masalah lain pula. Dan jika kita sembahyang dengan, yakni serta najis. Kita sembahyang ada najis di kain kita. Dengan najis. Dengan jadi serta najis. Najis ni kita katakan tulis itulah, tulis pada najis, yakni sama ada pada badannya, atau pakaiannya, atau pada tempatnya. Tu masalahnya. Kita semaya baju kita kena cicak ada di belakang tepi tu, atau serban kita ada tahi cicak masalah. Ataupun kain sarung kita ni adalah lekat tihaya lagi, atau tiku ke masalah kita kata. Tu. Atau dalam kocek baju kita ni tiku saja. Tiku saja. Dia masuk pergi mana, hidup berak masa mana tak tahulah. Tu penuh tiku. Masalah tak khabar lagi, duk bau busuk pun tak khabar lagi. Duk rasa busuk-busuk tu busuk lah, tapi tak tahu kata gapo. Ya semaya serta najis. Najis mana? Najis yang tiada dimaaf. Adapun najis yang diberi maaf ni tak apalah, kita bicara tak dah. Hak diberi maaf tu tak apalah. Ni masalahnya ni yang tiada dimaaf. Tik cicak masalah hak nu tak dimaaf, tik cicak. Tu. Kerana ia mudah kita pelihara kain baju kita ni. Tik tongke tu hak besar tu. Tik gapo lagi. Maka kita sembahyang berserta dengan najis yang tak dimaaf. Tapi semaya kita, ketika kita sembahyang takluk situ dengan tiada tahu akan ada najis tu. Kita tak tahu kata ada najis dalam poket baju kita ataupun di tepi kain kita. Kita tak tahu ada najis. Kalau kita tahu, wajib kita keluar. Haram kita teruskan sembahyang. Tapi kini kita dah sembahyang sampai sudah. Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu kata ada najis. Atau satu, dia tak jawab lagi ni. Kita sembahyang berserta ada najis, dengan kita tidak tahu kata ada najis pada pakaian kita ataupun pada badan kita. Tu kita tak tahu. Sebab itulah kadang-kadang baju yang kita pakai ketika kita tidur tu kadang-kadang air liur basi tu kan najis tu kan, ya titik turun, kita tak tahu kata ada. Ataupun kadang-kadang kita tahu tapi akhirnya kita terlupa dengan sebab kita sibuk, kita terlupa ke masalah. Maka kita tak tahu kata dia ada, tapi akhirnya ada tahi lagi basi, mari tahu di belakangnya. Sebab itulah baiknya kita pakaian baju kita lepas kita tidur malam tu, bangun mari tu jaga-jagalah, baik jangan kita guna hak tu lagi untuk sembahyang, kerana dibimbang takutnya ketika kita tidur kita tak sedar. Ya macam-macam ni kan. Tangan lagi Nabi suruh kita basuh tangan lepas daripada kita bangun tidur tu, disunatkan kita basuh tangan kita dulu. Kerana Nabi kita kata, kerana kamu tak tahu kata tangan kamu tu bermalam di mana. Kita tak tahu. Mata kita bermalam di sini, hidung kita bermalam di sini, mulut kita bermalam di sini. Bila tidur, masing-masing tidur. Tapi tangan ni, dia gerata ketika tidur ni. Dia bukan bermalam di sini saja. Dia ikut kadang-kadang. Dia capa benda tu, capa benda ni. Akhirnya, cemanya. Maka Nabi suruh kita basuh dulu. Sebelum pada kita nak berwuduk tu, kita basuh tangan kita dulu. Wahakaza pakaian kita, sekiranya kita semaya tu dalam keadaan berserta dengan najis, dengan tiada tahu akan ada najis tu, satu. Atau dengan lupa bahannya dia tahu, kena tulis begini. Atau dengan lupa, yakni atau tahu
ada najis tetapi lupa. Awak lagi tu. Atau tahu ada najis tetapi lupa. Dia tahu najis ada. Bangun pagi tu dia tahu kata kain dia tu ada najis. Kain aku ni, bajuku ni terkena najis. Pagi tadi aku tahu kata ada najis. Tetapi ni sebab pakai pergi siang hari sampai ke waktu zuhur tu, telalai, lupa kata pakaian yang kita guna ni ada najis. Kita lupa. Kita tahu dah dulunya kata ada najis, tetapi akhirnya kita lupa kata ada. Kemudian, apa makna kemudian? Yang selepas daripada selesai sembahyang, selepas dari sembahyang, setelah selesai sembahyang, lepas kita sembahyang siap, teringat kata ada najis. Teringat kata ada najis. Ataupun masalah orang yang tak tahu di mula tu, orang lain mari royak. Hei, Zaid, oi, tu di kakimu tu ada cicak tu. Ada orang lain tolong royak. Maka orang yang nampak ni wajib dia kena royak tu. Dia kena bagi tahu. Orang yang nampak tu lah. Dia kena tahu. Zaid, apa tu hitam-hitam di kaki, cuba tengok. Tik cicak ke apa? Maka Zaid pun tengok. Oh, tik cicak sungguh. Maka ketika tu nyata kata semaya keadaan tadi berserta dengan najis. Berserta dengan najis. Apa yang nak jawab? Nascaya wajib sembahyang semula. Wajib kena semaya semula. Tu wajib kena dia ulangi sembahyang dia pula. Kalau dia tak ulang, maka berdosa dia. Takdir kata dia bangun dah untuk nak ulang sembahyang, dia pergi mati. Maka tak apa dah. Mudah-mudahan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dia terlepas daripada hukum taksir dia tu. Tu dia dah. Tu kalau tahu kata wajib tetapi duk orang panggil duk bermain-main, bermuda-muda sehari lepas sehari. Hak tu tak boleh. Hak tu haram. Kita kena segera kena ulang semaya kita. Kalau kita tahu kata ada najis. Ada najis. Sebab itulah kalau semaya Jumaat takdir kata imam tu ada najis, kemudian ditegur oleh makmum lepas pada semaya siap dah tu, makmum kata, "Hey imam, ada najis ni di kain imam tu." Tu sekiranya. Sekiranya. Maka ketika tu, jadi kita makmum ni kena royak kepada imam-imam di kaki tu ada najis. Takdir kata ketika tu orang dalam masjid tu tidak kembali lagi ke rumah. Masing-masing dalam masjid lagi. Dan mereka tahu kata imam tu ada najis di kakinya masalah. Maka ketika tu wajib ulang sembahyang Jumaat dan khutbah semula belaka. Ulang semaya, ulang khutbah, semaya semula berlaku. Jumaat tu pada kali tu. Kerana nyata kata imam tidak sah. Kerana syarat Jumaat dia kena berjamaah, bersama dengan imam. Maka bila nyata kata imam tidak sah, maka kena ulang sembahyang semula ramai-ramai. Tetapi kalau orang kampung tu kembali ke rumah masing-masing dah, dan orang 2-3 ni yang tahu, yang nampak, maka tak wajib dah dia istihar. Tak wajib dia istihar dah. Tetapi kalau dia istihar juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diberi maklumat kepada semua ahli kampung, sebentar tadi imam kita masih ada najis di pakaian dia dan sembahyang dia tak sah, maka nyatalah Jumaat kita tak sah. Maka ketika tu wajib semua ahli kampung tu kembali ke masjid pula selama waktu zuhud masih ada. Tunaikan sekali lagi sembahyang Jumaat kerana tidak sah Jumaat mereka itu tadi. Wahakazalah, berhubung kait dengan najis hukumnya. Tetapi tak wajib kena istihadah lah. Hanya imam dengan orang yang tahu tu lah dia kena qada semaya. Semaya zuhur. Nyata kata semaya tu tak sah dan qada zuhur. Tu je. Tapi kalau takdir kata ya istihar Ramadan tu, maka ketika tu wajib semua kembali untuk tunai salat Jumaat pula. Sekali lagi, itulah hukumnya kalau kita nyata kata berserta dengan najis. Malaikat kita kita tidak yakin. Kita tidak yakin kata najis ni hak bila, dan kita ihtimal barangkali boleh jadi najis ni berlaku selepas pada semaya. Maka ketika tu ditanggungkan bahawa najis itu selepas pada semaya. Contohnya,
kita semaya di masjid. Lepas pada sembahyang di masjid, kita naik mutu kita. Naik mutu kita kembali kepada rumah. Bila kelik balik ke rumah tu, isteri kita kata, abang, macam kain tu ada tahik ya di punggung tu. Tahik gapo tu? Tu. Maka ketika tu adakah suami tu wajib kembali sembahyang semula? Jawabnya tak apa. Kerana ihtiman barangkali boleh jadi berlaku najis, sentuh najis tu berlakunya selepas daripada sembahyang di masjid tu dah. Tu berlakunya selepas daripada sembahyang di masjid tu dah. Maka ketika tu tak wajib dia ulang sembahyang kerana diihtiman barangkali ditanggungkan bahawa berlaku najis tu selepas daripada sembahyang. Tetapi kalau tidak ada jalan untuk tanggung, maknanya apa? Maknanya kita semaya lepas pada kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka orang tepi kita kata, Zaid, di kainmu tu ada najis tu. Maka ketika tu nyata kata najis tu berlaku sebelum daripada sembahyang. Kenapa? Kerana tidak ada jalan untuk tanggung, berlaku selepas pada sembahyang. Maka ketika tu wajiblah Zaid itu bangun, basuhkan, cucikan tempat yang terkena najis tadi, dan juga dia kena sembahyang semula. Itu hukumnya. Jaga tu dah. Baik. Habis itu ketujuh, meninggal bercakap-cakap dengan sengaja. Nampaknya lewat masa dah. Ni dah. Lewat masa dah. InsyaAllah lah kita pakat berdoa. Doa kita semua, mudah-mudahan kita akan dapat orang panggil menyampaikan ilmu dengan cara baik. Kerana ni kadang-kadang ia ada masalah sikit lah telefon ni sekarang ni. Dan juga SIM card dia tu guna ada masalah sikit. Kita sekarang ni duk dalam rancangan duk letakkan wifi. Kerana bila ada wifi tu kemudahan untuk nak live tu jadikan orang panggil stabilnya rangkaian dia tu. Berangkai stabil. Maka bila stabil tu jadi kemudahan lah sikit. Tidak jadi bermacam-macam masalah yang membawa kepada terganggu pihak orang mengajar sendiri pun. Rasa terganggu orang nak mengaji pun kadang-kadang putus membawa kepada kena usaha. Jadi macam-macam keadaan. Maka insya-Allah kita usaha, kita berdoa, semoga usaha kita akan dapat meningkat lagi untuk nak membinakan umat, untuk menyampaikan syariat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan cara yang terlebih tepat dan terlebih baik daripada yang adanya, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua dan memberi kesihatan kepada kita semua agar kita jauhi daripada segala penyakit, khususnya penyakit COVID-19 yang merebak sekarang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagakan kita semua daripada penyakit tersebut. Banyaklah kita salawat syifa. Mudah-mudahan salawat itu akan menyembuhkan kita, kerana isi kandungan dia pun munasabah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Banyak kita salawat syifa tu. Ketika kita keluar ke mana-mana, kita banyak salawat syifa tu. Mudah-mudahan dengan keberkatan salawat tu juga dapat menyembuhkan penyakit. Takdir kata terkena, mudah-mudahan disembuh. Maka kalau belum kena lagi, mudah-mudahan terjaga, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekadar ini saja, kita akan berjumpa lagi pada malam esok dengan tajuk syarat yang ketujuh, iaitulah meninggal bercakap-cakap dengan sengaja. Ini pun satu penting juga kita kena ambil tahu, insya-Allah. Maka sekat tu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan
taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.